Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Buat sahabat-sahabat daripada utara membawa sejahtera, daripada barat membawa berkat, daripada timur membawa makmur, daripada utara membawa sejahtera. Assalamualaikum semua. Buat sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang saya rindui, yang saya cintai juga, terima kasih kerana anda sentiasa memberi sokongan kepada saya, yang sentiasa memberi dorongan kepada saya untuk saya meneruskan misi dakwah saya dalam cara saya, iaitu cara Panglipu Udara. Baiklah, saya pun tak nak membuang masa. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada admin-admin yang sentiasa memberi dorongan kepada saya, dan saya tidak dapat, buat pertama kalinya saya live, saya tidak dapat membaca apa-apa pun komen. Okay? Saya tidak dapat baca apa-apa pun komen. Sekiranya anda di blok ataupun anda di hack oleh admin, saya mohon ampun dan maaf kerana mereka menjalankan tugas. Baiklah, saya mementingkan kualiti cerita ini, dan anda juga boleh mengambil cerita saya ni sebagai iktibar dan ibrah daripada setiap apa yang berlaku. Anda boleh mengambil cerita ni sama ada anda ingin percaya ataupun anda tidak mahu percaya. Ini antara saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk sebenarnya saya berbalik daripada Kedah. Okay, saya singgah ke Ipoh, saya singgah ke Rawang. Kemudian saya sampai ke rumah jam tepat menunjukkan pukul 12.30 malam. Apa yang lebih memilukan hati saya apabila saya sampai rumah, keadaan rumah tu sunyi sangat. Selalunya saya disambut oleh Sang Ratu. Namun apakah daya, Sang Ratu masih berada di hospital. Marilah kita sama-sama mendoakan Sang Ratu, semoga dia memberikan kesihatan yang baik dan dia dapat pulang dengan baik. Saya difahamkan oleh Sang Ratu di mana pukul 8 ke 9 malam tadi dia ada beritahu saya yang badan dia masih lemah lagi. Allahu Rabbi. Itulah dalam kita menjaga SOP tu, kata apa, penyakit ni dia tak kenal rupa, dia tak kenal siapa engkau. Kalau dia nak pergi, dia pergi juga. Kalau dia nak datang, dia datang juga, kan? Jadi kita tak boleh nak menghalang. Cuma kita hanya mampu berdoa kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita daripada kuman-kuman tersebut. Namun apakah daya, apabila ianya terjadi kepada diri saya menganggap ini adalah satu kifarah ke atas diri saya. Mungkin selama saya live, mungkin selama saya menjalankan tugas, saya ada melakukan kekilafan yang mungkin tanpa saya sedar, kan? Dan mungkin saya ada menyakitkan hati orang. Itu juga salah satunya. Namun saya tetap bersyukur kerana saya diberikan kesihatan yang baik. Cuma saya agak pilu, sepi bila saya tibanya di rumah. Sang Ratu tak ada, anak-anak pun tak ada. Jadi kadang-kadang saya sahut, sayang tolong buat air nasi, dia buat. Namun hari ini terasa lain. Seolah-olah saya terasa diri saya ni macam kekosongan. Saya rasa seolah-olah macam orang yang saya sayang ni dah meninggalkan saya. Jadi ketika itulah saya berfikir, macam mana kalau orang kehilangan orang yang disayang. Contohnya orang yang dah meninggal lah, kan? Memang pedih, babe. Memang pilu kan. Kadang-kadang bila kita buka pintu, Sang Ratu dengan sambut saya dengan senyuman. Abang nak minum air tak? Abang nak makan tak?
Tapi hari ni rasa sunyi je. Rasa seolah-olah saya ni tidak ada sesiapa di dalam dunia ni. Namun saya kena terima hakikat yang sebenarnya Saratu berada di hospital. Jadi saya mengharapkan jasa baik sahabat-sahabat toksik-toksik sekalipun yang mana baru join dalam saya punya live, sama-sama kita mendoakan Saratu agar dia kembali sihat seperti sedia kala, agar dia menjadi orang yang kuat mengarungi COVID yang sedang melanda pada diri dia. Dan kita berdoa juga kepada Allah, semoga orang yang terkena virus COVID-19 ni mereka akan sembuh dengan sepenuhnya, insya-Allah. Jadi itulah dia kesan-kesan yang berlaku kat diri saya. Bila saya pulang, rasa kosong. Bila saya pergi ke bilik air, bila masuk ke bilik, bila saya masuk ke dapur, saya rasa kosong sangat. Ya Allah, mana bini aku ni? Mana suara budak-budak pun nak dengar. Allah, menitik air mata saya sekejap. Bila fikir, saya terasa macam kehilangan. Bagaimana orang kehilangan. Saya sering menguruskan jenazah. Kadang-kadang kita melihat situasi keluarga-keluarga yang kehilangan. Namun hari ni saya rasa sendiri betapa kehilangannya orang yang kita sayang, yang orang kita cintai. Walaupun orang yang kita sayang tu hanya berada di hospital je, tapi siapa sangka, siapa tahu jodoh, ajal, maut itu semua di tangan Tuhan. Kita pun tak tahu, dan saya pun tak tahu apa yang dirancangkan oleh, apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga benda ini baik-baik sahaja. Okey. Jadi buat sahabat-sahabat, saya ingin menyusun 10 jari kemaafan. Sekiranya tempoh perkenalan kita dalam live, saya mewakili Sang Ratu juga ingin memohon ampun dan maaf sekiranya kekilafan tu datang daripada saya, datang daripada keluarga saya. Saya minta ampun dan maaf. Kami sedar yang kami ni manusia biasa yang tidak lari daripada melakukan dosa. Namun saya akui, sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya maupun fan-fan saya akui yang anda semua mempunyai sifat pemaaf. Saya sendiri pun tak sedar waktu bila saya melakukan kekilafan, waktu bila saya mungkin saya terlepas cakap kan. Namun anda semua kena tahu yang saya juga mempunyai hati dan perasaan. Apa-apa pun, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa berdiri teguh di belakang PMLC dan sentiasa memberi kekuatan kepada saya untuk saya menyampaikan misi dakwah saya dengan secara panglipu lara. Saya bukanlah artis dan saya bukanlah orang yang hebat. Saya seperti anda juga. Namun saya ingin menjadi hebat di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menjadi kuat di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang saya buat, misi yang apa yang saya buat hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya harap dengan apa yang saya sampaikan, walaupun ianya cerita misteri, walaupun ianya cerita perubatan, walaupun ianya cerita tentang pengurusan, saya harap ia menjadi ilmu dan menjadi ibrah kepada kita semua. Semoga kita kembali ke pangkal jalan dan semoga kita kuatkan iman kita, kita kuatkan tauhid kita, kita kuatkan Islam kita. Kerana pada hari ini kita lihat Islam dah terlalu lemah. Dan sehingga hari ini saya amat merindui ceramah-ceramah yang ada. Namun apakan daya, kita tak dapat lihat dah ceramah-ceramah yang berada di masjid dan juga surau. Yang kita dapat tengok adalah bebelan menteri-menteri tentang COVID. Baiklah, untuk tidak membuang masa, saya nak meneruskan cerita saya yang bertajuk Mayat Itu Membuncit. Okay? Baiklah, sebelum saya memulakan cerita saya, pengalaman saya, sekarang jam tepat menunjukkan 2.52. Saya memberi masa anda 2 minit ke 3 minit untuk anda share dan untuk anda buat air Nescafe, kopi, teh, biskut, apa semua.
untuk menjadi teman santapan anda, untuk menjadi teman dikala anda tengah keseorangan, untuk mendengar Pak Munawir berceloteh tentang pengalaman-pengalaman yang dialami. Okey. Jadi saya memberi masa kepada anda pukul 2.55 kita sambung cerita. Okey. Jadi sambil-sambil tu pakat-pakatlah share kepada semua-semua kawan-kawan kita. Yang mana dah tidur tu biarkan tidur, yang mana nak tidur tu teruskan tidur, yang mana rasa boleh nak bersengkang mata untuk mendengar cerita teruskan. Dan insyaAllah cerita ni akan saya masukkan ke dalam YouTube. Ada beberapa cerita yang saya tak dapat masukkan ke dalam YouTube memandangkan saya pun berada di luar. Okay? Jadi ada juga yang bertanya dengan saya berkenaan dengan Ustaz Abidilio. Okey, sebagai kita pun kena tahu kan, untuk membuat baik ni bukan benda yang senang. Untuk membuat sesuatu kebaikan ni bukan benda yang senang. Dan kita sentiasa akan dikecam. Entah apa yang ada dalam diri manusia tu pun saya pun tak tahu. Okey, namun semoga Allah membukalah segala-galanya hati kepada semua pemimpin-pemimpin kita agar mereka dapat turun padang membantu semua rakyat yang tengah susah. Jadi kepada Ustaz Abidilio juga, kita kena faham dan kita kena sedar kenapa misi tersebut terpaksa dibatalkan dan terpaksa disekat. Kerana tempat yang Ustaz Abidilio nak pergi ni sebenarnya tempat yang kritikal, red zone, di mana kat situ terlalu banyak lagi tentera-tentera Abu Sayyaf yang kita pun tak tahu, berlaku penyembelihan dan juga ugutan-ugutan. Jadi kalau anda sayangkan Ustaz Abidilio, jadi ikutlah, patuhilah apa yang disarankan oleh kerajaan. Ada baiknya kenapa dia tak dapat pergi sana kan. Jadi kena faham, kena tahu setiap benda yang dilakukan tu pasti bersebab, bukannya tidak bersebab. Baiklah, jam tepat menunjukkan 2.54. Kepada admin-admin saya ingin menegaskan dan saya ingin memberitahu supaya sebelum kita blok seseorang tu, tengok dulu orang tu. Kalau mereka bertanyakan kenapa kulit saya, jawab dengan tenang, jawab dengan baik. Kalau dia orang tanya tajuk apa ini, okey, beritahu je. Kadang-kadang ada yang baru masuk live, kadang-kadang ada yang baru nak tahu siapa itu Pak Munawir kan. Jadi tugas anda bukanlah orang kata apa, membabi buta untuk blok dia orang. Okey, tugas anda adalah anda tidak dibayar gaji. Anda membuat benda ni ikhlas kerana Allah Ta'ala, kerana anda nak menyumbang sedikit tenaga untuk membantu misi pendakwahan saya. Okey, baiklah, jam pun dah tepat pukul 2.55. Jadi saya nak ambil satu background muzik yang mungkin kita boleh guna pakai. Ya. Harap nampak sabar saya tengah cari lagu je ni. Apa yang anak anda suka pada waktu pagi? Bantal mereka lah. Sebab itu mereka perlukan Coco Crunch Creamy. Baiklah. Assalamualaikum semua. Okey, lagu yang background saya ni background yang biasa saya gunakan. Baiklah, hari ni tajuk kita pada hari ni adalah Mayat Itu Membuncit.
Okey, berlaku pada tahun 2015. Okey. Alhamdulillah saya dapat berhubung dengan waris tersebut, dan secara tak langsung waris tersebut memberi saya keizinan untuk saya bercerita kembali apa yang dah berlaku. Cuma saya macam biasa, saya akan merahsiakan tempat kejadian dan saya akan merahsiakan juga identiti kejadian, okey, supaya ia tidak menjatuh aib kepada keluarga si mangsa. Macam biasa, saya berada di rumah ketika itu pada tahun 2015, bulan, seingat-ingat saya bulan 4 lah ketika itu, pada tahun 2015. Masa tu saya berada di rumah, okey. Ketika itu saya sedang kemas rumah lah, untuk tak ada apa nak buat sebab salah tu kerja siang. Saya memang tak bekerja. Maksud saya tak bekerja tu, saya bekerja sendiri. Saya seorang perawat. Dalam masa sama saya buat pengurusan jenazah. Okay, jadi saya pun duduk dalam rumah kan, tengah-tengah apa nak buat. Waktu tu saya ingat saya pukul 3.30 petang. Pukul 3.30 petang. Okey. Jadi masa tengah rehat-rehat tu, tengah kemas. Saya bukan kemas apa pun, kemas barang-barang saya je lah kan. Jadi bila saya kemas barang-barang saya, okey, bila saya kemas barang-barang saya, Din call saya. Din call bertalu-talu. Sebab masa tu saya terlupa yang saya silent phone. Saya memang tak ingat masa tu saya silent phone. Lepas tu lebih kuat lepas, tapi saya dengar lah bunyi gegar kat atas meja tu ber kan. Lepas tu terfikir-fikir pula, bunyi apa ni kan. Kali Allah Akbar, teringat pula telefon memang silent. Tak tahu kenapa. Ada kalanya kita ni nak relax kan, nak silent phone kan. Bukanlah apa sebab apa melawai silent phone, tak ada sebab apa pun. Cuma nak relax. Alhamdulillah. Nak relax je. So jadi masa saya tengok phone tu dah dekat 5 miss call ke dalam call, saya pun call lah balik. Saya call balik Din. Assalamualaikum Din. Dia berkata, Waalaikumsalam. Kau kat mana? Aku telefon tak angkat-angkat. Aku ingat kau dah mati lah. Biasalah saya dengan Din ni gurau kasar, tapi jangan mention lah benda-benda tu kan. Jadi tak ada lah, aku tengah kemas rumah apa semua kan. Lagipun hari ni tak ada apa nak buat. Apa hal kau telefon aku ni? Ni pakcik call aku ni, ada kes, jom lah turun. Dia cakap. Lepas tu kebetulan pula saya kata dengan dia, aku tak larat nak turun. Hari ni aku penat lah, tak tahu kenapa, badan aku letih sangat. Lepas tu dia pun dekat dengan saya, jom lah Pi, aku kalau kau tak turun ni, aku kiranya aku dengan bisu kau ni. Lepas tu saya kata apa, saya cakap dengan Din, kau biar betul Din. Ya, sebab pakcik aku tak sihat. Pakcik aku nak kena, pakcik aku tu kira Pak Din lah Pak Din tak sihat, Pak Din nak kena pergi Kuala Selangor. Jadi aku lah ada telefon lah. Dia suruh aku ambil kunci van kat rumah, suruh aku pergi telefon kau, pergi settlekan. Dia suruh aku bawa pakcik bisu. Lepas tu kadang-kadang akhir apa, kalau tentu kau datang rumah aku lah, ambil aku ni. Mayat ni kat mana? Kita nak urus kat mana? Dia kata dekat hospital lah, kat hospital kat Selangor lah. Okey, jadi okey lah kalau hospital kat Selangor, right lah. So saya kata dengan dia, kalau tu kau tak ambil aku lah senang kan. Aku malah nak naik motor ke apa. Tapi memang aku betul-betul aku tak larat ini. Memang aku tak sihat sangat ini. Lepas tu dia berdekat, okey lah kau siap luar dalam 20 minit, 30 minit aku sampai. So saya pun ada dah 30 minit untuk saya bersiap. Sebenarnya dah siap lah pun, tak buat, sebab kita kat rumah kan, tak buat apa lah pun kan. 30 minit. Lepas tu saya pun tunggu, sambil-sambil tunggu tu dengar layan lagu Metallica apa semua kan. So saya pun terus terlena. Bila terlena, ya sebab salah satu sebabnya saya memang tak larat hari tu. Macam badan saya tak apa nak ngam sangat lah. Macam tak tahulah kenapa badan, mungkin saya ada buat aktiviti, saya lupa macam tu. Lepas tu, lepas pada tu saya pun tertidur, terlelap. Okey, terlelap. Bila terlelap tu, jadi saya dengar pintu rumah saya tu macam tak roboh. Assalamualaikum. Bum. Assalamualaikum. Bam. Bunyi macam nak runtuh dari pintu rumah kan, dari pintu kan. Pintu saya tu dah lah pintu Allahu Akbar. Tikus kalau ramai-ramai langgar, roboh. Dan jadi saya pun tersedar lah daripada tidur kan. Tersedar tengok, oh Din. Salam Din, kau Din. Kau tidur Pi? Ya aku mengantuk, aku tak larat hari ni. Tak, sekarang ni kau boleh ke tak boleh Pi? Cakap, boleh lah, tak ada hal lah, aku dah okey ni. Cuma aku nak kena rehat sikit lah, macam tu lah. Lepas tu, saya kata dengan Din, okey Din, bagi aku ambil baju, aku nak tukar baju je. So saya pun tukar baju Melayu, saya pakai baju hitam, baju macam baju silat tu kan. Lepas tu Din pun nampak, apa kau ni nak pergi bersilat ke nak pergi mana? Lepas tu dia kata tak ada lah, aku
Tak tahu kenapa tak hari pada ketika itu saya memang nak capai apa yang ada je. Okay, nak capai apa yang ada je. So saya pun WhatsApp orang rumah saya kata dengan dia, sayang, abang nak pergi menguruskan jenazah. Mungkin abang lambat balik. Macam tu lah apa semua kan. Macam biasa kita bagi tahu dia kan, takut-takut dia balik dia tengok kita tak ada pun dia serak mula kan. Jadi saya pun cakap dengan dia, jom ni kita gerak. Lepas tu dia cakap dengan saya, Pin, kau ni okey ke tak okey? Lah aku okey, cuma aku perlu rehat je lah. Itu je, tadi aku dah tidur kejap cukup lah. Lepas tu dia kata tak apalah kalau macam tu kau tidur dalam van lah. Biar aku bawa van. Nanti sampai ke hospital nanti kan, kita buat lah macam mana, aku tolong kau sikit-sikit. Lepas tu saya pandang muka dia, tolong kau punya tolong, kau main lagi. Lepas tu jadi sampai kat van tu saya cakap, mana Pakcik Bisu? Kau tahulah Cik Bisu. Aku cakap dengan dia, jom dia. Kata rupanya anak ada accident. Dia cakap, oh ya ke? Cakap, dia tak pergi ni, mana aku dengan kau lah ni. Kau dengan aku je lah Pi. Alah biasa Pi, kita pergi lah. Lepas tu dalam van tu saya termenung. Saya macam tak, kita kalau tak larat, tak sihat, mood kita swing lah, mood macam period kan. Tapi tak adalah marah. So saya pun duduk macam biasa kan. Dalam van tu tiba-tiba si Din cakap dengan saya, Pi, dia macam kau ni Pi, kau ni tak sihat ke apa benda kau ni? Lepas tu saya kata dengan Din, aku sihat Din. Tak tahulah Din, aku rasa semalam kot aku ada tolong orang, aku ada buat kerja, angkat-angkat barang kot. Lepas tu tadi pun aku kemas-kemas rumah apa semua, mungkin aku letih kot. Lepas tu dia kata, tak ada lah, kalau kau tak boleh buat, senang aku cakap dengan Pakcik Din, kita bagi job dekat orang lain je kan. Lepas tu dia kata, kau dah ambil aku kan, kita pergi je lah, apalah hal. Lepas tu dia pun dekat dengan saya, kau tahu tak Pi, kita menguruskan jenazah ni, kita nak hantar ke mana? Dia cakap, mana kau tahu, kau tak bagi tahu aku nak hantar ke mana? Cerita dia macam ni Pi, sekarang ni yang kita nak uruskan ini adalah orang macam biasa lah, lelaki lah. Katanya sakit jantung. Itu yang aku tahu daripada bini dia lah. Bini dia, kau Pak Din, Pakcik Din, kau aku sikit-sikit dia beritahu. Kita nak kena hantar dekat Melaka. Nama tempat tu okey, saya beritahu lah, nama tempat tu Kuala Sungai Baru. Tapi nak lokasi dia kat mana saya tak beritahu lah. Okey, jadi okey lah tu, tak ada masalah lah kan. Orang Melaka ni, orang Melaka lah katanya nak kena tanam dekat sana. Jadi kita mandi, kita lah bawa jenazah tu, cerita dia. Okey lah, faham lah saya kan. Lepas tu saya kata dengan Din, habis jenazah dah ada ke? Tak tahulah, sebab tadi bini dia kata jenazah dah ada kat bawah. Lepas tu saya kata, okey lah, kalau macam tu kita pergi lah. So pukul 4.50 lebih kurang, tayar kita orang ni bergerak daripada Ceras pergi ke hospital kat Selangor tu lah. Okay, hospital kat Selangor tu. So dalam perjalanan tu, jalan jadi jam tau. Bila jalan jam, saya cakap apa dengan Din, jalan ni jam Din. Cakap, Abang macam mana? Tanda macam ni orang balik kerja Din. Macam ni Din, kau okey tak kau bawa kereta? Cakap bawa van, aku okey je, asal kau nak tidur ke? Saya kata dengan Din, aku nak tidur Din, aku betul-betul tak larat Din. Tak apalah kau tidur dulu lah, nanti kan sampai dah aku kejut kau. So saya pun macam biasa lah, saya dapat orang dah bagi kita tidur kan. Macam orang kata apa, di suara bantal, begitu lah cerita dia kan. Saya pun buka aircon, baik punya tala kat muka saya kan. Lepas tu ada kain macam selendang, saya kutuk muka saya pakai spek mata hitam supaya tak nampak cahaya. Badangko lah saya kat situ kan, sebab kita pun penat memang penat kan tu, memang saya akui saya penat. Lepas tu dalam bila saya bawa bila saya tidur tu, dia tak boleh jadi tidur tau. Salah satu sebab ni kenapa saya tak boleh tidur, sebab jalan tu kejap-kejap dia dudukkan brake, kejap-kejap dia dudukkan brake. Saya ni yang tidur ke depan. Alah saya bangun, saya kata, "Weh Din, kau ni memang tak bagi aku tidur ke apa? Kau tengoklah jalan Pi, aduh mak, orang ni kejap itu kan. Yang motor pun nak masuk dalam ni. Dia tahu tak ada lintas van jenazah ni, kan aku sumbat orang dalam van jenazah ni." Dia punya mulut lah. Lepas tu saya kata, tak boleh tidur aku macam ni kan. Kau tidur, kau buat macam biasa. Kalau kau nak tidur level-level, kau duduk lantong belakang tu. Lepas tu saya pun gelak, kau ni betul lah, mulut kau ni. Kalau aku tidur kat lantong tu, tak maulah aku, tunggulah doyan dia kan. Dia berat-berat dengan Din. Lepas tu dalam perjalanan tu memang jam dah. Jalan tu memang jam. So Pakcik Din call,
Pakcik Din call, bagi tahu. Dia call Din lah, dia call Din. Din kat mana sekarang ni? Lepas tu dia berdekat, on the way pakcik kan, sebab jalan jam lah apa semua. Lepas tu, oh tak sampai lagi lah ni. Tak sampai lagi, kenapa? Sophie ada situ ke? Sophie ada semua kan, tapi Sophie tak larat sangat ni pakcik. Dia tak sihat ke apa kan. Kebetulan pula pakcik dia kata apa tau, tak apalah, kalau macam tu kau terus pergi ke hospital, pakcik on the way pergi hospital. Bukan pakcik nak pergi Kuala Selangor ke? Tak ada, dah sampai dah pun Kuala Selangor. Orang yang pakcik nak jumpa tu tak ada, dia keluar. Katanya minggu depan baru balik. Diorang pun tak bagi tahu pakcik. Jadi pakcik pergi sana lah, pakcik suruh orang anak-anak pakcik hantar. Kata okey dah, tak apalah. Okay. Jadi bila dari situ, saya pun dekat malam ke Din, asal Din, ya pakcik on the way nak pergi hospital. Bukan kata dia ada hal ke? Tak, dia kata pergi rumah orang tu tak ada pula orang tu. Kenapa tak telefon dulu kan? Tak tahulah aku, pakcik aku ni malah ambil tahulah. Dia orang ni pandai-pandai lah, persatuan-persatuan orang tua-tua sedunia ni. Jadi kita orang pun pergi hospital kan. Jadi perjalanan ke hospital tu saya dapat tidur juga. Macam mana pun saya tidur juga sebab saya tak apa larat kan. Saya tak apa larat. So saya pun tidur. Bila tidur tu dengar lah suara si Din menyanyi kan. Biasalah orang tak pandai menyanyi, tiba-tiba menyanyi, memang rabak suara kan. So jadi saya pun dalam perjalanan nak pergi ke hospital tu, memang saya tak sedar apa yang berlaku. Sebab apa yang saya tahu, saya tidur. Itu je. Jadi sampai pukul 6.30 lebih kurang, bukan 6.30, dekat pukul 7.30 baru sampai dekat hospital tersebut. Lepas tu dia kejut saya, dah sampai ni. Dah sampai, tengok jam 7.30. Ui, lamanya. Mau tak lama. Kau tidur baik boleh dengkur. Lepas tu ada kemalangan pula. Ada aksiden, jalan jadi satu. Ada polis jaga. Polis pun aku tengok pun tak apa-apa jaganya kan. Lepas tu, iya ke? Aduh, sorry Adin. Aku tidur tak apa-apa. Kau okey sekarang ni? Kau dah segar ke? Okey lah, 2 jam lebih aku tidur. Mau tak segar badan aku. Aduh, dia kata, tak apa lah, kita pergi sembahyang dulu lah. Pakcik dia mana? Kita baru sampai buka pintu pun belum lagi. Jadi saya pun buka lah pintu apa semua. Dah buka-buka, kita orang pun cari Pakcik dia. Pakcik dia memang dah sampai lama dah. Pakcik dia berdekat, orang lama kau sampai ni, kau tolak kereta ke apa ni? Tak ada lah pakcik, jalan jam lah apa semua. Pakcik kata tak apalah, dia pun faham kan, jalan jam kan, orang balik kerja apa semua kan. Lepas tu cakap dengan pakcik, jenazah macam mana? Jenazah baru lepas postmortem. Baru lepas postmortem? Wish, ingatkan dah ni. Sebab bini dia kata dah settle lah. Dah dekat bawah. Betul lah bini dia kata tu betul lah. Tapi bini dia tak beritahu ke yang tengah postmortem. Sebab laki dia ni meninggal sakit jantung. Masa tu tengah potong rumput, tiba-tiba gebah. Cakap, oh iya ke? Tu doktor tengah cek lah tu. Lepas tu, okay pakcik, kalau tak ada apa tu kita sembahyang maghrib dulu pakcik. Lepas isyak agaknya kita boleh buat ni. So kiranya kita orang pun sembahyang lah maghrib sama-sama. Masa sembahyang maghrib tu saya pergi ambil air sembahyang. Memang tidak ada apa-apa kejadian berlaku, okay? Memang tidak ada apa-apa kejadian berlaku. So kita orang pergi ambil air sembahyang. Lepas pergi ambil air sembahyang, apa semua, kita pun sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, dah settle sembahyang maghrib tu, perut saya berbunyi pula kan. Dia bunyi baiknya lepas tu Din kat sebelah, kau lapar happy tak tahu lah, tiba-tiba berbunyi lapar. Cerita dia cakap, tak apa, kalau kau lapar nanti kita pergi, belum nak pergi mandi gini, kita pergi beli benda makan dulu jom. Lepas tu tak apalah, sebelum nak apa-apa pun kena beritahu Pak Din dulu kan. Lepas dah sepaya apa semua, cakap Pakcik Din, cik, kita orang pergi Maplay datang sekejap cik. Buat apa? Nak pergi beli benda makan yang lapar ni kan. Lepas tu Pakcik Din pun tengok jam, korang pergi dah makan dulu, jangan lambat-lambat. Ni kurang-kurang pukul 8.30, pukul 9 baru kita boleh mandi ni. Lepas tu saya pula tiba-tiba cakap dengan Pakcik Din, pakcik, yang kita nak mandi ni, mana waris dia? Sebab, tahu sebab apa tau? Sebab masa kita sampai, tak nampak satu orang pun. Nampaklah orang guard, nampaklah pekerja-pekerja hospital kan. Tapi tak nampak pun mana satu waris dia ni apa semua kan. Tak ada kan. Kat surau pun tak ada orang. Lepas tu, pakcik dia kata, dia kata waris pergi balik dulu. Waris ada kerja lain nak kena buat. Waris ada dekat dia ada kerja lain nak kena buat kan. Lepas tu sambil-sambil tu, sebab pakcik dah bagi tahu dah,
Selalunya kalau kes-kes macam ni, selalunya 8.30, 8.45 baru kita boleh mandi. So jadi diorang minta izin nak pergi balik rumah dulu lah, nak ambil barang-barang apa semua kan. Dah halang-halang nak hantar ke Melaka katanya. Okey, so faham lah. Oh, maknanya waris ada kat sini lah. Waris ada kat situ. Jadi saya kata dengan pakcik, kat situ pakcik, jom kita pergi makan sekali pakcik kat atas. Lepas tu pakcik dia kata, okey, tak apa lah, kita pergi sekali dah makan. Alam bukan jauh pun daripada hospital tu nak pergi ke kedai atas tu tak jauh. Jalan kaki pun sampai, tapi yelah, jalan kaki penat kan. Kita orang pun naiklah van pergi atas tu. Sampai kat atas tu kita pun makan lah, makan semakan-makan je lah, lapar kan. Sambil-sambil makan tu pakcik dia pun beritahu, terperanjat aku ingat apa benda tu, punya remote. Pakcik dia pun beritahu, kita ni nak pergi Melaka ni, Kuala Sungai Baru ni. Okey ke? Cakap, okey lah pakcik, nak buat macam mana, dah memang tugas kita kan, dah memang kita nak kena settlekan semua ni kan. Lepas tu pakcik dia kata, pakcik nak bagi tahu korang ni. Kenapa? Pakcik tengah tengok dulu macam mana, sama ada pakcik ikut pergi Melaka ataupun tidak. Macam tu. Kalau pakcik ikut pergi Melaka, pakcik ikut lah. Kalau pakcik tak ikut, tak ikut lah. Alah, kenapa pula itu? Sebab pakcik tak pasti, mungkin lepas ni pakcik pergi Kuala Selangor balik. Tadi kata minggu depan ke orang tu balik. Betul lah tu, minggu depan balik. Tapi dah ada rekod, dia telefon, dia kata dia pula on the way nak balik. Tengok macam mana. Kalau pakcik boleh ikut, pakcik ikut lah. Kalau pakcik tak boleh ikut, korang Sophie dengan Din boleh buat kan. Dah biasa kan buat benda ni kan. Cakap, tak apalah pakcik, kalau macam tu kita pergi je lah, nak buat macam mana kan. Lepas tu pakcik, lepas tu Din pun cakap, alamak, kecoh betul lah. Kejap boleh, kejap tak boleh. Tak payah pergi lah pakcik, follow kita orang je lah pergi Melaka ni kan. Ada jugalah orang lama kan, kalau Sophie mengantuk kan, saya seorang kan, tungau saya seorang dalam van ni. Lepas tu saya berdekat dengan Din, tak apa, aku bawa van, kau relax at tepi tu, aku dah okey lah ni. Betul habis betul. Okay, borak lah. Lepas tu sambil borak-borak tu, kita pun makan sambil borak, sambil makan. Tengok jam, tak sedar sambil borak dah pukul 9 dah. Bila dah pukul 9, dengar lah azan isyak tu, dengar lah kan. Tapi masing-masing tengah makan. Pakcik Din pun tengah makan capati, saya makan nasi goreng ayam apa semua lah kan. Dengan si Din makan nasi tom yum lah apa bagai kan. Tambah macam lapar sangat bunyi ni kan. So pukul 9, dah agak pukul 9 tu, Waris call. Dia kata, pakcik kat mana? Dia kata, pakcik ada kat sini. Kenapa? Kami dah sampai ni. Jenazah dah boleh dimandikan dah, dah boleh disempurnakan. Lepas tu, iya ke? Kira tak apa, bagi kami dalam 5 minit. So saya dengar tu, lepas tu kita pun bayar lah. Dah bayar, kita pun turun pergi bawah. Masa pergi bawah tu, tengok ada Waris, ada 4 orang, ada 3 orang. Bini dia dengan anak dia perempuan. Anak dia perempuan, 2 orang anak dia. Lepas tu, yang lain-lain mana kan? Lepas tu dia kata yang lain yang macam dengan yang sebenarnya, yang ada kat situ tu belah-belah perempuan, belah-belah lelaki semua duduk belaka. Jadi memang tak ada siapa lah kat sini melainkan suami dia je lah kan. Tapi suami dia dah meninggal. Okey, jadi dia kata, maknanya yang waris yang ada isteri dengan anak lah. Kebetulan pula isteri dia orang Terengganu. Jadi bila orang Terengganu ni, diorang ni bekerja dekat KL. Okey, laki bini ni bekerja dekat KL. Jadi diorang ni pun duduk dekat kawasan berdekatan dengan tempat kerja lah, cerita-cerita kan. Jadi no wonder lah Waris tak ada turun kan. Lepas tu saya nampak berapa bini dia bawa beg besar kan. Ini mungkin ala-ala nak balik Melaka ni, balik terus lah cerita dia. Macam tu lah cerita dia kan. Okey, nak dia jadikan cerita, siapa nama tu, unit forensik pun panggil lah Pakcik Din. Cik Din, apa ni? Ni dah boleh ni. Okey lah. Lepas tu pakcik dia kata, jomlah kita pergi selesaikan apa yang patut. Sophie masuk dalam. Din, kau pergi ambil kain kapan. So, pakcik dengan Sophie pergi dalam. So kita orang pun pergilah masuk dalam tu. Pergilah ambil jenazah. Masa ambil jenazah tu, masa kita orang tolak, jenazah dia tak ada besar mana pun. Jenazah dia kurus je. Kalau nak kata kurus tu, korang imagine berat orang tu 60. Macam tu lah. Okey, berat orang tu 60. Tapi lepas dah meninggal, kalau dia dah meninggal, mungkin dia lagi ringan. Sebab apa? Banyak isi-isi dia keluar kan. Jadi
kita pun bawa lah daripada bilik postmortem tu, tarik. Sebelum tarik tu bini dia nak tengok muka lah. Saya pun buka lah muka. Masa saya buka muka tu, Allahu Akbar Rabbi, terperanjat kat saya. Sebab katanya meninggal sakit jantung. Tengah potong rumput. Tapi dia meninggal dalam keadaan mata terbeliak dengan mulut ternganga. Terpelik juga sebab diorang dah buat postmortem, takkan diorang nak tutup kan. So jadi bila tengok tu, anak dia yang diorang tu terperanjat tengok muka bapak dia. Pada terperanjat, kata kenapa muka papa macam tu ibu? Kenapa muka papa macam tu ibu kan? Takutlah nak tengok. Lepas tu saya pun pandang muka anak-anak dia kan. Lepas tu Pakcik Din pun main rambut, main kepala lah anak-anak dia. Jangan cakap macam tu, tak baik kan. Okey. Nanti pakcik nak pergi uruskan, nanti kan pakcik pergi. Lepas tu saya pun sempat dekat dengan rumah dia. Akak nak duduk sekali ke masa pengurusan tu akak? Lepas tu bini dia kata tak nak. Dia kata tak apalah, biar dia teman anak-anak dia kat luar. Anak-anak kocik lagi. So kocik tak kocik lah, tapi ada lah dalam darjah 4, darjah 5 macam tu lah, dua-dua kan. Saya pun tolak sampai dekat bilik mandi. Masa kat bilik mandi sudah lampu Kalimantan tu pula 2 terbakar. Tinggal 2 je. That mean maknanya mandi tu kira macam tak. Yelah, dia sama-sama lah kan. Sama tak sama lah sebab dia punya lampu ada 4. 1, 2, 3 4 terang lah kan. Tapi lampu yang belah belakang tempat saya ni, dia terbakar. Okey, dia terbakar. Ada sudah terbakar tu, saya cakap, ya pasal suram di sini kan. Suram, suasana dia macam ni lah. Macam ni, tapi ada lampu lah kan. Lepas tu budak forensik kata, sorry abang, lampu terbakar, besok baru diorang datang nak betul kan. Cakap, okay, tak apalah kalau macam tu kan. Tapi tak ada masalah lah, buat je lah kan. Okey je, boleh buat, nampak kan. So saya pun buatlah kita pun angkat lah jenazah tu. Saya angkat dengan budak forensik lah, nak arahkan Pakcik Din mana boleh. Pakcik Din tua kan. Angkat, letak dekat atas tap tempat yang mandi tu, kat atas sini mandi. So jadi maknanya orang kata apa, masih berpakaian, bukan berpakaian, maknanya kira pakaian tak ada lah, cuma ada selimut Kementerian Kesihatan Malaysia lah tu kan, daripada hospital lah kan. Okay. Jadi Din pun masuk. Dia masuk, mana muka Din? Okey ke Din? Okey, nak mandi sekarang ke? Mandi sekarang lah. Okay. So saya pun buka paip. Okey, sebelum masa dah buka paip tu, kita orang pun buat lah dulu air sabun, buat air kapur bagus, buat lah semua, buat air sabun apa semua kan. Masa tu Din yang buat. Okey, masa tu Din yang buat. Saya pula dengan Pakcik Din. Lepas tu Pakcik Din kata, Din, kamu buat air sabun, lepas tu bagi kita orang, lepas tu bentangkan kekapan. Ataupun tak pun, Sophie kau pergi buat air, siapa nama Din ni pergi bentang kekapan. Lepas tu Din pun bentang lah kekapan. Saya pun ambil lah baldi tu. Alhamdulillah. Basuh. So kita orang pun buat lah, saya pun buat lah air sabun dengan air kapur bagus, air cenana lah. Okay. Jadi bila dah buat tu semua, saya pun letak dekat atas mesin pula atas batu. Yang si Din pula macam biasa, dia tengah potong kain apa semua, dia tengah buat set up lah semua. Itu kerja dia, saya tak campur. Daripada dulu sampai sekarang pun, bukan sekarang lah, daripada dulu sampai hari yang dia buat kerja pun, memang itu tugasnya kan. Sekejap, nak kena cas bateri tak? Tak ada kan. Aku buat live kan, tiba-tiba terpadam lah. Okey. Allah Akbar. Lepas tu dah settle tu, okey, saya pun buka lah, saya kata dengan Pakcik Din, Pakcik, saya basuh-basuh dulu lah. So kita pun buka lah kain hospital lah, bentangkan dengan kain batik lepas tu. Masa saya buka tu, saya kata, Din tolong aku je Din, ambil kain. Dia pun ambil lah kain. Sebab itu biasa lah kan, sebab kita kena buka baju, bukan baju, kain daripada hospital, buka letak ke dalam bakul. So masa buka tu adalah kesan jahitan kan, sebab apa postmortem, kesan jahitan kat sini, kesan jahitan kat atas. Okey, lepas tu bila tengok report, maknanya dekat dia punya apa nama tu, dia sakit jantung. Lepas tu dah tinggi punca juga. Jadi dekat urat
atas ni terputus. Kan tak tahulah, mungkin panas sangat ke apa ke, tu yang membuatkan darah tersumbat ke kepala rasanya, tu yang membuatkan dia meninggal tu kan. Itu asbab lah dia meninggal. So jadi saya pun basuh lah kepala dia kan, sebab ada bekas jahitan kan, basuh kan. Masa tu jam tepat pukul 9.30 kan, 9.30. Masa tu tepat aku 9.30. So kita orang pun basuh lah, basuh. Lepas dah basuh tu, saya pun basuh dekat badan dia, sebab kan ada jahitan kan, jahitan. Okey. Masa kita orang basuh tu, saya dengan Pak Cik Din tau, antara saksi utama dalam kejadian tu kan. Macam dia di corner pula kan. Kita orang masa bersihkan mayat tu kan, masa bersihkan arwah, badan arwah ni lepeh tau. Lepeh lah. Jadi saya tekan perut dia untuk tengok najis ada ke tidak, sebab kan nak kena istinjak kan. So najis pun tak ada. Barangkali mungkin dia tak makan pagi tadi, mungkin dia tak makan siang tadi ke, wallahualam bisawab. Jadi saya kangkangkan dia, tekan perut, tekan, memang tidak ada keluar najis. Maknanya saya tengok dekat kain putih tu pun bersih. Lepas dah bersih, barulah saya ambil wuduk. Maksud saya tu wuduk kepada jenazah tu. Masa dah ambil wuduk, tu saya basuh muka, basuh mulut, apa semua kan. Masa ambil wuduk, sampai dekat kaki dia. Dekat kaki dia tu dia ada satu lenderan tau. Lenderan tu keluar daripada dubur dia. Lepas tu saya pandang muka Pakcik Din. Pakcik, ni ada lendir busuk ni Pakcik. Kat mana keluarnya? Rasanya keluar dekat lubang dubur dia ni kan. Tadi kamu dah basuh ke? Dah basuh, memang tak ada apa-apa. Tak apalah, basuh lagi sekali. So sebelum masih basuh, saya cek balik kat peha dia, takut-takut lah ada luka-luka ke apa ke. Tapi memang tak ada, bersih. Saya pun cuci balik. Dah cuci balik, alhamdulillah. Okey, tak ada masalah. Okey. Jadi bila dah okey tu pula, bila dah okey, so kita orang pun macam saya pun pergi ke atas balik, apa semua nak buat balik kan, lepas dah ambil semayang apa semua kan. So nak cuci, lepas tu lendiran tu keluar lagi sekali tau. Kali ni lendiran tu keluar, dia berbau agak kurang menyenangkan tau. Bau dia sampai saya nak termuntah tau. Din pula itu apa nama ke Din? Kau apa Din? Uish, tadi elok je ni apa. Masa berbau macam tu, budak forensik dua orang datang cakap, Pakcik, ni apa hal? Bau sampai ke ofis ni. Dia cakap, itulah Pakcik Din pula macam nak pingsan dah bau kan. Lepas tu Pakcik tak apa, nanti kan saya suruh Sophie ni pakai minyak wangi dengan bagi dia wangi sikit. So kita orang pun tutup pintu supaya bau tu kurang sikit nak keluar kan. So masa nak buat tu, saya pergi dekat belah kaki. Masa saya pergi dekat belah kaki tu, lendiran tu masih lagi keluar tau. Saya kata, cecair ni keluar daripada mana Allahu Akbar, subhanallah. So saya pun cakap dengan Pakcik, cecair ni keluar lagi Pakcik. Lepas tu Pakcik kata, tak apalah, kalau macam tu kau basuh je. Basuh. Bila basuh tu, saya tengok, saya yakin dah memang tak keluar. Pakcik dia kata, kita tak boleh buat kerja, kita memang tak boleh nak buat apa. Kalau lendiran tu masih keluar lagi, ambil segempul kapas tu, sumbat kat jubur dia. Sumbat saja kan, supaya benda tu tak keluar. Tapi sebelum sumbat tu kena buat lagi lah, bagi sampai lendiran tu keluar kan. Kita orang pun buat rasanya untuk nak bersihkan lendiran tu saja memakan masa kat setengah jam tau, sampaikan dia ni keluar isap okok. Dia sampai tak boleh tahan. So tinggallah saya dengan Pakcik ni nak macam mana. Pakcik dia ni orang lama, dia tahulah kan apa nak kena buat kan. Lepas tu Pakcik dia kata, Sophie, kau kangkangkan arwah, kangkangkan, biasa kangkangkan dia, lutut tu buat naik. Bila buat naik tu, Pakcik dia nak ambil kapas tu, dia sumbat kat dalam, sumbat kat jubur kan. Lepas tu dalam hati saya berkata, ya Allah, macam mana lah kan, aku mati nanti kan. Ini normally dia akan tertanya sendiri kan, sebab kita pun tak tahu mati kita ni macam mana kan. So lepas letak tu Pakcik kata, okey, kita dah boleh mandikan dia lah. So
Saya kata dengan Pakcik Din, kalau macam ni nak kena ambil wuduk lagi tak? Pakcik Din kata ambil lah wuduk sekali. Sebab apa? Dia keluar najis daripada lubang jubur dia. So masa saya buat tu, masa saya tengah nak ambil wuduk tu, sebab saya dengan Pakcik Din ni tumpu kat bawah tau. Jadi kita orang tak tumpu kat atas. Bila kita orang dah settle tu, terperanjat ni kita orang, perut dia tiba-tiba membesar tau. Dia membesar macam orang, bukanlah orang pregnant, tapi dia memuncit lah. Bila dia memuncit, Pakcik Din, saya pada Pakcik Din, Pakcik, ni apa hal ni Pakcik Din? Pakcik Din, Allahu Akbar. Dalam keadaan mata tu terbeliak. Mata tu kan terbeliak dengan dia meninggal dengan tak tutup mata, dengan mulut dia sini lah. So masa tu saya pun tutup dah mulut. Mulut memang dia tutup sebab dia macam dah kram dah, macam dah keras. Lepas tu mata tu terpaksa ditutup. Bila tutup tak boleh, maknanya kalau tutup tak boleh tu, masa nak kapankan dia, tutup kena sertip mata dia. Itu cara terakhir lah. So saya pun ambil wuduk lah sekali. Bila ambil wuduk untuk arwah, pelik sangat sebab perut dia membesar tau. Perut dia membesar macam seolah-olah dia ni hidup tau. Tapi walhal dia dah meninggal. Seolah-olah saya hidup dia. Saya pun cakap dalam hati saya, ya Allah, ni apa hal ni pula ni? Din pula dia dah sokok. Bila Din masuk, tadi bukan mayat ni kurus ke? Cakap, itulah dah memuncit ni kan. Aku pun tak tahu ada apa lah ni. Aku tekan-tekan kosong. Aku tekan-tekan kosong tau. Okay, so Pakcik Din kata apa? Dah, jangan fikir-fikir apa-apa. Kita semayang, kita mandikan dia. So Pakcik Din adalah ayat dia baca kan. Dia baca untuk memudahkan urusan kan. So kita pun baca, sambil-sambil tu Pakcik Din kata hadiahkan Al-Fatihah kepada arwah. So kita orang pun hadiahkan Al-Fatihah kepada arwah. So korang bayangkan kita orang buat dalam keadaan 2 je lampu Kalimantan yang ada. Okay? So masa tengah mandi-mandi, kita orang basuh-basuh muka dengan air sabun apa semua. Din pun tolong juga. Jadi sampai dekat perut tu, kita orang tak berani tau. Lepas tu saya pun memberanikan diri, ambil span, sapu kat perut. Perut dia ni makin lama dia makin membesar tau. Bila dia membesar tu, nampak kesan jahitan tu macam nak terputus. Tapi tak putus sebab dia membesar. So bila dia membesar tu kan, Allahu Akbar, dia pahala. Lepas tu dekat lubang-lubang jahitan tu dia mengeluarkan bau yang agak kurang menyenangkan. Wallahu Akbar, nak muntah saya ketika tu. So apa, saya pun pergi ambil kapur baru tu, saya pecah-pecahkan lumur dekat atas perut dia tu. Kemudian kita orang sapu basuh dengan air sabun. Jadi bau tu dia jadi bau macam kapur barus lah, bau kapur barus kan. So jadi masa tengah buat tu, perut dia kempis sampai dia naik balik. Kempis. Lepas tu saya kata dengan ini pelik ni kan. Lepas tu Din pula, aduh mak ai, dia apa hal pula ni jadi macam ni kan. So jadi masa dia dah kempis sikit tu, masa tu okey lah masa tu kan, apa yang berlaku dekat lubang jubur dia tu, dia dah terlalu, dia punya kapas tu dah terlalu Allahu Akbar. Minta maaf banyak-banyak lah. Dia bila kita cerita benda ni kan, kita teringat bau dia tu, ya Allah, meloyakan. Bukanlah kita nak mengaitkan jenazah, tidak, tapi meloyakan. Tak boleh. Dia meloyakan. So saya pun Pakcik dia kata tukar kapas lain. Masa saya pergi pengepit nak tarik tu, bila tarik tu, bayangkanlah, maknanya kaki dia muka saya tu, maknanya jubur tu menghadap muka saya tau. Memang Allahu Akbar, saya teringat balik masa tu saya memang muntah tau. Bila saya tarik kapas tu, jenazah ni kentut tau. Bukan kentut dia keluar angin. Bila keluar angin tu,
Muka saya terkena sepih-sepih air tau. Air berlendir. Allah Akbar, minta maaf lah. Bila teringat tu, ya Allah, masa tu lah saya cakap, Allahu Akbar. Tak tahu. Kejap, cari barang benda lain lah. Oh, minta maaf, tak bertahan tu. Apa kes? Tak bertahan. Okey, sambung balik minta maaf tak bertahan Tadi benda tu kena muka tadi tau. Bila kena muka saya tu, saya pun cepat-cepat lah basuh muka sebab dia punya bau dia kurang Okey, tai. Okey, maaf cakap lah tai ni, tai ni dia apa nama? Tai ni dia bau dia lain tau. Ini bau lain tau. Kita fikir-fikir, takkanlah kesan postmortem yang ada. Waktu saya cakap Allahu Akbar, Subhanallah. Lepas tu Dim pula, Pi, muka kau Allah busuk lah Pi. Bayangkan saya dah basuh muka saya ni busuk tau. Okey. Muka saya ni dah busuk tau. Okey. Busuk teruk. Padahal saya dah basuh dah muka ni, dah basuh dah. Dengan apa? Dengan sabun lagi. Lepas tu saya kata, pakcik, Cidin, tak tahan dah pakcik. Aduh, tak muntah teruk sangat ni. Korang bayangkan dalam bilik mayat tu, kami bertiga je tau. Kami bertiga yang melalui situasi tu. Ya Allah, busuk dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, katanya. Allahu Akbar. Lepas tu pakcik dia berkata, ya Allah. Pakcik dia pun berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, kau pemudahkan urusan kami bertiga. Ya Allah, kau jauhkanlah kami bertiga daripada segala mara bahaya dan juga segala tipu helah jin dan syaitan. Ya Allah, sekiranya hamba-Mu ini, arwah ini mempunyai dosa-dosa yang besar, dosa-dosa kepadamu, ya Allah, kau ampunkanlah, kau pemudahkan urusan kami ini, ya Allah. Allah, kita pun buat apa tu, Pakcik Din, sepi kamu mandikan dia, saya nak azan jap. Pakcik Din pun duduk kat tepi tu, dia slow je. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala solati, hayya ala falah, qad qamati solah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey, lepas tu kita orang pun mandi, kita orang pun basuh lah dia kan, basuh. Tapi sebenarnya bau tu ada juga kan. Tapi lah, kita punya mindset kena bermain macam, okey, lepas Pakcik Din dah baca ni, bau pun hilang. Sebenarnya tu lah. Tapi kenapa? Tapi tak nak kena ni lah, kena Allah Akbar, kena apa boleh? Kena buat lah. Memang kita tahu bau dia. Lepas tu masa kita orang tengah Pakcik Din sendiri yang letakkan kapas tu dekat lubang jubur orang tu. Masa letak lubang jubur orang tu kan, masa tu lah kita orang nampak dekat mulut arwah ni pula dia keluar cecair tau. Dia pula kat mulut pula keluar cecair. Bila kat mulut keluar cair, kita orang dah jam, cakap, ya Allah, kita tutup belah bawah, belah atas pula kan. Bila kita tutup belah atas, belah bawah pula. Jadi Pakcik dia kata, jangan pening-pening, ambil kapal, letak, kita mandikan macam biasa. Lepas tu bilas dengan kapur baru. So kita pun buatlah macam mana yang disarankan oleh Pakcik Din. Kita orang pun mandi. Lepas tu Pakcik Din kata, Din, kau tolong
Din sampai muntah tau. Dia punya dia ni memang tak boleh orang kata sikit cover line pun tak boleh, dia bagi kat situ dia muntah kan. Alhamdulillah. Mau tak bayangkan kita orang mandi jenazah ni lepas makan kot, memang keluar lah apa benda kita makan kan. Nasi goreng ayam keluar, nasi din yang keluar dengan tom yum ni apa kan. Dah satu hair pula kan. Pakcik Din pula dah tahu nak mandi orang, kau orang pergi makan banyak-banyak. Ini dah puncanya. Sebenarnya tujuan Pakcik Din ni marahkan kita kan, menyalahkan kita orang ni supaya benda tu tak nampak salah kepada arwah. Kan kita ni kena, walaupun arwah ni kita tak tahu, saya pun tak kenal arwah ni, siapa-siapa pun tak kenal arwah ni, hanya bini dia saja, anak-anak dia kenal. So kita orang pun tak tahu arwah ni macam mana tu. Jadi anda kata kalau arwah tu mengaibkan, kita kena orang kata tutup aib dia. Okay, kita jangan macam ini mesti ada dosa dia. Tak boleh, kita kena diam kan, berdoa semoga Allah memudahkan urusan tu kan. Tu je tugas kita, tugas seorang tugas dalam fardu kifayah ni memudahkan urusan. Itu je, menyempurnakan mayat tu. Okey, lepas cerita tu kita orang pun nampak dekat lubang dubur dia tu masih berlendir dekat mulut dia pun sendiri. So Din angkat kekapan tu satu helai, lepas tu letak plastik. Tujuan dia adalah untuk lendiran tu tak kena dekat kain. Okey, jadi maknanya lendiran tu dekat dalam plastik tu je lah kan. So lepas dah mandi, kita orang pun lalap lah. Lepas dah lalap, Din pun dah tukar plastik, lepas tu dia letak kekapan. So lepas pada kita orang dah mandi-mandi apa, dah lap apa semua, masa kita orang lap tu satu benda aneh berlaku pula. Ya Allahu Akbar, Rabbi, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bayangkan kita buat kerja dalam keadaan dua saja Kalimantan yang ada. Lepas dah mandi, lepas saya dah lap apa semua dengan Pakcik Din, lampu Kalimantan yang ketiga terbakar. Ini adalah benda-benda yang tak kena, yang nak berlaku, yang tak best lah nak berlaku cerita dia. Tinggallah satu je lampu Kalimantan. So bila tinggal satu je lampu Kalimantan tu, cahaya jadi muram. Cahaya jadi muram lah, jadi kurang bercahaya lah kat situ. So jadi kita orang pun angkatlah jenazah. Saya cakap dengan Din, kau angkat belah kaki, biar aku angkat belah badan. Pakcik Din tak payah angkat apa lah. Pakcik Din pun support kepala je lah, senang kan. So masa kita orang angkat jenazah, nak tahu tak apa jadi berlaku sebenarnya? Masa kita orang angkat jenazah tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak tahu mana datangnya ulat sampah ni boleh jatuh daripada badan arwah. Jatuh ulat sampah, lepas tu kena kat tangan. Bila kena kat tangan, bayangkan dia nguit kan. Ya Allah, letak, bila kita letak tu, astagfirullahaladzim, Pakcik Din pandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, topi okey ke? Pakcik bukan kata okey je, ini dah kira lemau ni. Pergilah basuh dulu, pergi basuh. Saya ni masa pergi basuh, Din ni sempat pergi ambil penyapu, pergi sapu tau, sampai ulat-ulat sampah tu tau. Ulat-ulat sampah tu ada yang kecil, ada yang besar, Kau tahulah ulat sampah tu busuk, memang busuk kan. Sapulah, okey, sapu. Lepas dah sapu-sapu tu, kira kelihatan ulat sampah tu dah tak ada. Kita orang pun bukan simpan lah, buang lah tu sampah yang disediakan lah kan. Okay, masa tu pula, perut arwah tu dia membuncit balik. Lepas tu saya kata dengan Pakcik Din, Pakcik, ini perut ni buncit ni Pakcik ni, macam mana nak buat ni? Pakcik Din kata, Sopi jangan fikir apa-apa, kita buat je. Sekarang ni yang penting kita buat istighfar banyak-banyak, minta Allah memudahkan segala urusan kita supaya tidak ada gangguan. Itu yang paling penting. So saya pun bila dah letak dekat atas kekapan tu, saya lumurkan banyak kapur barus, bukan sebut celana. Lepas tu letak kapas tu boleh dikatakan keseluruhan daripada badan sampai ke kaki untuk kapas. Sebab pertama dia ada jahitan, keduanya badan dia tu ada mengeluarkan bau yang kurang enak. Jadi lepas dah buat tu, saya dengan Din lah yang ikat jenazah tu. Maknanya kita orang pun kapan sampai dah kapan tu, sampai kat plastik tu kita orang bungkus masuk dalam. Jadi muka dia tu hanya terkeluar je lah kan, terbuka je lah, sebab kita orang dah buat.
Masa kain kapan yang ketiga tu, masa kita buat kain kapan yang ketiga tu, kain kapan tu dia seolah-olah macam rapuh tu. Rapuh sangat. Bila saya tarik, koyak. Apa ni? Apa dah cakap dengan Pakcik Din? Pakcik, ini kain kapan lama ke? Tak. Ini kain kapan baru Pakcik baru beli ni. Tapi kenapa jadi macam ni? Allahu Akbar. Koyak teruk ke? Koyak ni. Lepas tu dia kata, tak apalah, pakai kain yang satu lah. Sebab lagi satu kan ada belen 2 kain yang kita guna untuk bayi tu, baby. Okey, lepas tu dia pun keluar. Dia keluar pergi ambil kain. Dia pun bawa lah 2 kain tu. Sebab dalam tu ada 3 line. Jadi satu line tu dah guna untuk baby. Itu pun guna sikit je. Mana tinggal belen 2 lah. Dua kain dengan satu kain setengah tu macam tu lah. So kita orang pun gantilah. Yang koyak tu stay balut. Jadi kita ada lagi mana 4 kain, 4 line. Berbunyi pula dia. Okay? 4 line. So bila kita orang dah buat tu semua, lepas dah buat tu, keadaan perut arwah ni, kau bayangkan bila kita dah tutup 1, 2 kan, 3, 4, okay, 5, 6, 7, 8. Tarik ke depan sampai ke sini. Kita orang lepaskan. Sebab apa? Nak bagi penghormatan terakhir kepada isteri dia, nak cium dia ke apa ke, wallahualam lah, dia pulang kepada diorang kan. So jadi perut dia memuncit. Bayangkan kita yang tak ikat lagi ni, nampak perut dia macam dah semakin besar kan. Allahu Akbar. Orang forensik tak ambil tahulah sebab kerja dia dah selesai. Bila lain kalau berdarah ke apa ke, diorang kena ambil tahulah, bleeding balik kan. So jadi apa jadi tau, apa yang saya buat lepas tu, kita orang pun dah selesai kita punya kerja. Kita orang pun panggil isteri datang. Sebelum panggil isteri datang, bayangkan, okey, ini saya yang buat. Saya dengan Pakcik Din buat. Punyalah kita orang pergi dekat office depan, pinjam air freshener, tembak dalam bilik mayat tu. Semoga orang kata apa, bau pelik tu hilang. Bau pelik tu hilang. Lepas tu kita orang betulkan. Yang paling herannya, saya nak buang sarung tangan yang kita pakai tu dekat dalam sampah. Ulat sampah tu dah tak ada tau. Pergi mana ulat sampah ni kan? Allahu Akbar. Lepas tu Din pula, Asabi, ulat sampah tadi tak ada. Kau betul? Iya. Bila dia tengok, tak ada. Lepas tu pakcik dia kata, dah. Jangan dibesar-besarkan isu ni. Okay, ini bahagian dia. Biarkan. Kita tak tahu bahagian kita macam mana. Dah sepi, kau pergi panggil keluarga dia. Tu Din dah pergi panggil. Dia suruh saya suruh Din pergi. Dia pun pergi dah panggil keluarga dia. Dia dah panggil keluarga dia. Keluarga dia datang. Keluarga dia, isteri dia lah. Isteri dia datang. Isteri dia cium. Lepas tu anak-anak dia tak mau tengok muka tau. Anak-anak takut. Walhal saya dah tutup mata dia dengan seletip apa semua. Anak-anak dia tak mau ikut, tak nak tengok. Pelik lah kan. Padahal tak tahulah, pelik kan. So jadi bila dah selesai tu, pakcik dia kata, ada nak tunggu ahli keluarga lain datang ke? Tak ada. Kalau macam tu, kita terus pergi, kita sembayangkan dulu. Lepas sembayang, kita hantar ke Melaka lah. Boleh lah macam tu. Lepas tu, bagi tahu juga, nak tanya yang pakcik dia dah borak dengan dia ni, yang puan ni, ikut kita ke atau macam mana? Dia kata ikut van jenazah. So ikut van jenazah, faham lah kan? Ikut van jenazah maknanya 3 depan, 3 belakang, 4 belakang. Okay, depan tu saya, Pakcik Din dengan Din. Belakang tu bini dia dengan 2 anak dia dengan jenazah. So okey, tak apalah kan. Waris nak naik van lah sebab mungkin dia tak ada kenderaan kan. Okey, dan masa kita orang pun dekat lah, Pakcik Din kalau macam tu tak apalah, tunggu kat luar dulu, nantikan kami panggil lah sebab nak sempurnakan. Lepas tu kita nak solatkan. Okey, macam tu. So berlaku, bila dia tunggu luar, kita orang pun tarik, saya dengan dia nak tarik untuk buat bunjut apa semua. Bila dah buat bunjut apa semua, dah siap, settle kan, dah settle apa semua. Masa, okey, ini cerita dia, masa bini dia pergi tengok muka. Masa bini dia tengok muka, bini dia tanya dengan kita orang, tadi saya tengok arwah, perut dia tak adalah macam besar macam ni. Kenapa besar? Ada letak apa-apa ke?
Lepas tu pakcik dia kata, tak ada apa. Tak ada apa lah puan, nanti kan biar kita selesai dulu masalah ni, biar kita selesai dulu pengurusan ni. Bini dia ni macam tanya-tanya lah, kenapa laki aku ni. Laki kita, first kita tengok laki kita tu badan dia flat. Lepas tu masa lepas mandi tu badan dia membuncit. Orang mesti tertanya kan. Tapi pakcik dia ni dia patah kata, dia kata tak apa, nanti kita akan bagi tahu lah. Yang penting kita selesaikan dulu jenazah ni, itu yang paling penting. Okey, lepas dah tu kita orang pun tutup dah muka dia apa semua. Masa tutup muka dia, ada satu benda yang berlaku tu, kita orang pergi ambil sembahyang lah. Okey, saya pergi ambil sembahyang tu, Din pula tengah spray minyak kasturi kijang, tengah spray bagi wangi kan, Lepas saya dah ambil sembahyang, Din dengan pakcik Din pula pergi ambil sembahyang. So saya pun tunggulah diorang kan. Tunggu. Bila tunggu, keadaan mayat tu jadi lain tau. Keadaan mayat tu dia jadi, korang bayangkan siapa pernah tengok gambar saya dengan mayat, korang pernah tahu lah macam mana kan. Depan saya ni mayat. Saya perhatikan je mayat tu. Saya perhati dalam hati saya ni berdoa, ya Allah, sekiranya mayat di depanku ini mempunyai dosa yang banyak, kau ampunkanlah dia ya Allah, kau letakkanlah dia di depan orang-orang yang beriman. Masa saya doa tu, suasana tu jadi sepi, sunyi. Memanglah sunyi kan, suasana tu sunyi. Tapi jenazah tu, kau bayangkan dia punya perut dia semakin membesar. Lepas tu dia, bayangkan bau kasturi kijang tu hilang tau. Tapi dia mengeluarkan bau yang agak kurang menyenangkan tau. Dia tak tahulah cakap. Dia punya, sementara nak tunggu Din dengan pakcik dia sampai tu, saya pun duduk bilik-bilik lah, ambil jugalah minyak kasturi kijang tu, tambah-tambah bagi wangi lagi kan. Tapi kali tu tak tau, dia berbau pelik tau. Dia bau sangat pelik. Lepas tu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Minta maaf banyak-banyak. Dia bila kita teringat benda tu kan, bau tu macam bau sampai je. Minta maaf. Bau tu macam apa nama tu busuk lah. Okay. Jadi dalam pada masa yang sama tu pula, dalam pada masa tu juga, pakcik dia pun sampai. Bila pakcik dia sampai, dia kata, kau dah kenapa pi? Bau. Lepas tu dia macam, pakcik dia macam, Allahu Akbar, subhanallah. Dia pula, ya Allah, tak boleh tahan bau dia tau. Last sekali pakcik dia kata dengan saya, Sophie, kau pergi tanya dengan waris dia, kat sana ada siapa. Rupa saya pun beritahu lah dengan waris dia, Kak nak tanya dekat sana siapa yang sambut. Dia kata ahli keluarga dia. Kalau kita sembahyang kat sana boleh tak? Dia kata tak apa, sembahyang kat sana pun boleh. Jadi kita orang mengambil keputusan untuk sembahyang dekat Melaka. Tak boleh sembahyang situ, tak boleh. Tak jadi bang, tak jadi. Sebab kau bayangkan bila kau Allahu Akbar, bau tu sampai kepala tau. Jam brother, jam. Memang jam. Jadi kita orang pun bawa keluar tong kan, lepas tu letakkan jenazah atas dalam keranda tu. Saya dengan Din angkat, ada minta tolong budak forensik tu, angkat sekali, tolak ke dalam van. Bila tolak dalam van, sebelum nak bagi keluarga dia masuk, Din ni punyalah baik kan, dia betul-betul dia spray dalam tu, bagi wangi tu, sampaikan ada satu sejadah Din letak minyak wangi tau, supaya dia letak minyak wangi tu dekat atas tong jenazah tu, supaya wangi tu tersebar je kan. Betul. Lepas dah settle tu, lepas tu kita orang pun pergi, Din pakcik dia pergi dekat forensik, minta surat apa semua. Lepas tu pakcik Din, Sophie, Din,
pakcik ikut korang lah pergi Melaka. Riangnya di hati ni ada. Sebab apa? Kau bayang kalau kita bawa satu jenazah yang ada masalah macam ni kan, kau tinggalkan aku dengan Din yang orang muda ni, tak ada apa brother kan. Takut dah. Bukanlah tak ada apa, kita orang pernah mengalami situasi macam tu, tapi at least setidak-tidaknya kena ada senior kat situ kan. Allah Akbar. Jadi apa, so kita orang pun sebelum gerak panggil lah ahli keluarga dia datang. Bila ahli keluarga dia datang, bolehlah duduk dalam van. Tapi biasalah van bukan van lawa kan, van buruk sikit, tapi ada aircon lah kan. Jadi lepas dah duduk dalam tu, anak-anak ni duduk depan. Bukan depan ni, duduk depan lah. Mak dia duduk belakang, kursi ada 3 kan. So duduk, lepas tu sambil-sambil tu biasalah orang rumah dia menangis. So saya pun dengan Din cakap, Din, biar aku bawa kereta, kita tak payah buka aircon. Jangan lagi kalau berbau memang jam. Pakcik Din, dah jalan. Okay, kita orang pun jalan lah. Jalan, saya start van tu, bawa kita daripada hospital kat Selangor tu, terus keluar exit ke Lekas. Okay, exit ke Lekas. Okay, jalan tu senang dekat lah. Kau bayangkanlah highway Lekas tu dah lah, dia punya sunyi dia kan. Siapa yang pernah ikut highway Lekas tu dia tahu lah. Okay, memanglah Lekas sampai, tapi highway tu memang sunyi je. Orang kata highway tu pun nak kata highway tu memang dah lama siap, tapi orang kurang guna jalan tu. Tak tahu waktu malam kan, tengok jam pun agak 11. Okay. Bila saya bawa van tu, radio tak buka. Jadi saya dengan Din ni borak-borak biasa je lah, borak-borak supaya orang kata apa, kita tak fikir pasal apa yang kita orang buat tadi. So masa tengah bawa tu, kau bayangkan dekat highway Lekas tu punyalah sunyi jalan dia kan. Dia nak keluar, adalah exit keluar Mantin lah, Negeri Sembilan, adalah banyak-banyak tempat kan. Kita orang ni nak mengalir ke Melaka. Okay, jadi kita orang ikut jalan tu. Jadi masa dalam perjalanan kita orang nak pergi ke sana tu kan, agak-agak lebih kurang dah lepas setengah jam perjalanan kita orang berjalan ke sana, anak-anak dia bising kat belakang tu, anak-anak arwah. Dia cakap, ibu kenapa busuk ni ibu busuk lah, ibu kakak nak muntah ni. Lepas tu si ibu dia pun ketuk lah yang apa tingkap yang tengah tu, ketuk. Lepas tu dia kata lah, kenapa kak? Kata kan, boleh berhenti dah, anak akak nak muntah ni. Berhenti. Lepas tu saya dengar, terus saya berhenti tepi jalan. Bila saya berhenti tepi jalan, pakcik Din tu keluar dulu lah. Pakcik Din keluar, dia buka je pintu yang sliding tu. Anak-anak dia, bukan anak dia je yang muntah, bini dia pun muntah. Buat, muntah. Bila dah muntah macam tu, apa nama tu, siapa ni, kita orang bercakap lah dengan siapa ni, pakcik Din pun bagi tahulah kenapa. Dia kata kat belakang bau busuk lah pakcik, bau macam bangkai apa semua. Lepas tu pakcik dia berdekat, tak baik dekat macam tu, tak ada apa kot. Ya pakcik, bau busuk sangat. Lepas tu kakak tak tahan lah pakcik duduk belakang. Dia cakap, aduh. Lepas tu saya pun, aku bawa van kan, aku tak mau campur urusan ni kan. Kita nak selamat lah. Lain kali apa jadi tau, pakcik dia kata, Din dengan pakcik duduk belakang lah, Sophie bawa van boleh biar anak-anak dia duduk depan apa semua. Lepas tu saya kata boleh je, tak ada masalah pakcik, boleh je. So mak dia duduk depan, anak dia duduk depan. Maknanya kat depan tu 4 orang tau. Tak pernah dia bawa orang. Tapi tak apalah, budak kecil kan, mana nak boleh berasing daripada mak dia. Jadi saya harap malam tu tidak ada berlaku roblox ke apa, tidak ada berlaku lah. So masa Din nak masuk dalam tu, Din terpaksa aku, dan pakcik Din pun, so kalau saya kat depan Din pun saya kena aku juga. Sebab apa? Itu dah tentu-tentu lah. Yelah, kita kena menghormati arwah, kita kena menghormati keluarga kan. Jangan sampai menyakitkan hati apa, jangan kan. So jadi apa nama tu, kiranya masa Din naik tu, Din terus buka sliding kat belakang tu, dekat tengah tu. Lepas rajak saya kan, kau apa Din? Kau pasang aircon, kau letak tala kat belakang tu, minyak wangi pi. Sebab masih bau lagi pi. Oh ya ke? Okey. Tak apalah, buatlah situ. Kita pun buatlah apa yang Din nak kan. Pakcik Din dah gila kepala dah, tapi masa buka sliding tengah tu memang berbau teruk sangat bau dia. Okey. Dengar
dia ada satu cerita yang saya nak sampaikan kat korang ni. Masa tu kita orang dekat Seremban. Seremban dah sampai Seremban. Kan dia dah keluar daripada Lekas kan, boleh keluar ke tol highway Sungai Besi kan, yang Seremban tu tahu kan. Aku nak sebut pun tak reti kan, tapi highway tu lah kan, highway yang biasa korang guna nak pergi Seremban, pergi Melaka, pergi Johor tu kan. Tu je dia. Jadi masa dah keluar exit tol tu, bukan dah exit, dah keluar daripada situ, saya bawa van. Memang keadaan tu memang tak menyenangkan lah. Saya pun tak senang, Din pun tak senang. Saya tahu sebab apa. Saya kenal Din ni, dia mengomel kat belakang tau. Dia mengomel kat belakang tu, kata, cepat lah apa semua. Lepas tu pakcik Din, sabar sampai Din termuntah. Bayangkan Din dengan pakcik Din termuntah dalam plastik. Apa nama tu, pakcik Din dah beritahu kalau ada apa-apa jalan je, kalau ada bau-bau pun jalan je, biar kena orang ni kat belakang ni biarkan. Ada muntah pada kejap. Ni ya Allah, ada muntah ni. Bila teringat-ingat banyak ada muntah. Okey, lepas tu saya yang bawa van. Okey, bila dah mengalir belakang tu, saya biarkan lah apa nak edit kat belakang tu, biar jadi kan. Saya ikut lah Waze GPS nak pergi ke Melaka tu, Kuala Sungai Baru tu. Okey, dalam perjalanan akak tu, arwah, bini arwah dia kata apa dengan saya. Dia cakap, saya minta maaf apa yang dah berlaku kan, tak pasal-pasal je. Apa nama tu, dia panggil saya Encik. Tak pasal-pasal je Encik dengan kawan-kawan Encik, dengan pakcik tu sampai pening-pening, muntah-muntah apa semua kan. Lepas tu saya pun cakap lah, tak ada apa-apa lah kak, tak ada apa-apa, jangan risau lah kak. Biasalah kak, orang meninggal ni kadang-kadang tu lah dia. Itu normal kak, mana-mana pun, siapa-siapa meninggal pun kadang kita ni bagi tahu keadaan dia. Sebenarnya kita nak bagi dia, tak fikir bukan. Tetapi bini dia lebih kenal siapa suami dia, tahu tak? Bini dia lebih mengenali siapa suami dia. Anak dia pun cakap apa tau, ibu, papa kenapa jadi macam tu, ibu kenapa busuk sangat papa, kenapa muka papa macam tu. Dia duk bertanya benda yang sama. Saya ni memang tak dapat jawab. Kita bukan postmortem ni orang kan, tapi kita ni menguruskan jenazah. So sampailah bini dia sendiri buka cerita. Korang bayangkan dalam van tu dia buka cerita. Sebenar-benarnya tak boleh cerita benda ni. Tapi kita tak menahan. Saya tahan. Kak, jangan aibkan suami kak. Walaupun dia dah tak ada, apa ni, kira bini dia ni tetap juga nak cerita. Mungkin dengan cara dia bercerita, dia lepas kot, dia puas kot kan? Kita tak tahu kan perasaan orang tu kan. Jadi apa jadi tau, dia kata apa dengan saya macam ni, ada Encik, saya nak tanya lah kan, nak sekadar nak tahu ada tak benda ni berlaku disebabkan apa yang arwah buat. Sebab arwah ni pun bagi kami makan, bagi kami membesarkan kami pun dengan duit-duit tu juga. Saya kata dengan dia, kak, sebaik-baiknya jangan cerita kak, ini aib kak. Lepas tu akak kata, akak nak cerita juga, nak kebau kamu juga. Akak tengok orang ni, orang Kelantan kau Terengganu tak tahu lah macam tu kan. Akak ni memang nak kebawakan juga pada kamu ni. Sebab tak tenang hati akak ni. Sebab kalau ada kena-mengena dengan apa yang dia buat sekarang ni, akak pun tak tahu macam mana ni dengan anak-anak akak ni. Kita orang ni dibesarkan dengan duit tu. Saya kata, duit apa? Barulah bini dia cerita dengan kami, laki dia ni sebenarnya tak bekerja tau. Laki dia tak bekerja. Tapi itulah disebabkan orang macam ni membusukkan nama orang Islam sendiri. Tapi sebaik-baiknya janganlah kita buat benda macam tu kan, tak baik, berdosa besar kan. Saya difahamkan oleh isteri dia, laki dia ni suka macam mana, kau faham tak cerita di sini? Dia akan pergi mengikut daripada cerita isteri dia, suami dia ni akan obsession seminggu ke 2 minggu dia dengan kawan dia 2-3 orang.
Tapi bila dia obsession, asal dia balik je dia bawa makanan, dia bawa makanan, lepas tu dia bawa duit, dia bawa biskut, lepas tu dia bawa air. Lepas tu tertimbullah pertanyaan akak ni kepada suami akak ni. Kata, awak buat kerja apa semua ni kan? Jadi suami dia kata apa tau, yang penting kita anak beranak makan, yang penting kita tak susah. Isteri, lepas tu akak ni beritahu dah, akak ni bila dah tahu cerita, akak tu kata apa, kalau awak tak mau kerja, biar saya je yang kerja, saya boleh je nak nampung keluarga. Dia kata tak boleh sebab sewa rumah pun mahal, lepas tu anak-anak dia pun semua. Inilah kali pertama anak-anak dia tahu cerita apa yang bapak dia buat. Rupa-rupanya bapak dia ni suka pergi mana tau, bapak dia akan pergi ke lain-lain tempat untuk minta sedekah. Bukan sedekah macam mana, untuk dia pergi surau ni, dia bagi tahu yang keluarga dia susah, dia ambil duit zakat daripada situ. Kemudian yang kedua, mengikut daripada isteri dia bagi tahu yang suami dia pernah pergi gereja ambil makanan tu banyak-banyak. Dah lah ambil makanan, lepas kan setiap orang nak ambil kena tulis nama kan, ini gereja tau. Lepas tu kan perasan tak Cina semayang kan, dia orang ada letak buah, letak biskut, lepas tu letak air. Itu pun laki dia sayap juga, angkat juga. Bila angkat, korang bayangkan bila banyak, dia orang jual. Bila jual tu, hasil tu dia orang bagi sama rata. Ini cerita yang keluar daripada mulut isteri dia. Itu satu part. Nombor dua, dia sampaikan ada kotak dalam family dia ni tak ada kereta, tapi kawan dia ada kereta. Dan sebab bini dia pernah ternampak dalam kereta, masa laki dia letak beg nak out session tu, beg balik kampung, dalam bonet belakang ada satu tabung. Tabung tu tabung khairat kematian, tabung untuk orang nak buat sedekah apa semua, ada tabung tu. Jadi cerita dia ni maksudnya apa? Maksudnya mengikut daripada cerita isteri dia, suami dia ni memang ada buat kutipan derma, kutipan itu, kutipan ini, dan lepas tu ada buat adalah kerja-kerja yang dia buat tu yang salah tau. Contohnya makan harta anak yatim, lepas tu tipu konon-kononnya kutipan tu untuk nak buat untuk pokok asnaf apa semua, walhal bukan. Kau bayangkan modus operandi diorang ni dekat hampir 4 tahun ke 5 tahun. Satu bulan pendapatan suami dia lebih daripada 4 ke 5 ribu. Korang bayang macam mana? 3 orang 4 orang katanya yang buat benda ni. Bila dapat tahu tu, saya yang bawa van ni, saya fikir apa, patutlah perut dia membusung. Rupanya dia makan duit haram. Bini dia pula bagi tahu saya, dia kata selama ni nafkah yang suami akak bagi ni daripada duit-duit ni lah. Apa yang akak perlu buat? Adakah benda ni haram ke akak? Lepas tu saya kata dengan dia, kak, kalau ikutkan haram, sebab apa? Akak dengan suami akak ada tenaga, ada kudrat, boleh buat kerja. Tak boleh buat macam ni. Yang nombor duanya, kalau akak dapat duit daripada suami akak dan akak pun tak tahu daripada mana sumber dia, itu ada satu khilaf lah yang dimaafkan. Sebab apa? Kita tak tahu sumber tu daripada mana. Tapi bila akak dah tahu sumber tu daripada mana, lagi tak boleh. Lepas tu bila anak dia yang darjah berapa tu pandai sikit. Ibu, papa ni menipu orang ke ibu? Cakap, bayangkan bila dia sebut macam tu, kau tak guntun hati kau dengar suara anak cakap macam tu. Allahu Akbar. Bila bini dia cerita, sebenarnya Din dengan pakcik Din pasang telinga tau. Pasang telinga kan. Jadi okey, bila dah cerita tu, kita orang berhenti dekat simpang. Okey, kita orang dalam perjalanan tu, kita orang keluar Masjid Tanah. Kita orang keluar ikut Masjid Tanah. Sampai kat Masjid Tanah tu, kita orang berhenti untuk nak kencing kejap. Sebab anak dia nak kencing apa semua. So macam biasa lah, dia nak kisah ukur. Pakcik Din pula tegur saya. Dia kata, pakcik dah bagi tahu kan,
Jangan cerita apa-apa pun tentang. Saya dah cakap dengan cerita apa-apa dah Pakcik Din, tapi dia sendiri nak cerita. Masa saya borak dengan Pakcik Din, bini dia datang. Bini dia kata apa tau, Pakcik, saya minta maaf dia atas apa yang saya ceritakan ni. Saya tahu benda ni tak elok untuk bercakap, sebab saya dah mengaibkan suami saya. Tapi sekarang ni saya nak tahu, saya rasa saya tak ada pilihan lain, saya terpaksa. Tapi sambil dia cakap tu, dia menangis. Dia kata dia tak ada pilihan lain, apa yang perlu dia buat, sebab dia tahu yang sumber yang dia dapat tu adalah sumber haram. Okey, sumber haram. Pakcik Din pun tarik nafas, lepas dia pun bagi tahu macam ni lah puan, apa yang dah berlaku tu biarkan dia berlalu, kan. Bila puan dah tahu apa yang dah berlaku ni, mohon kepada Allah, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua, dosa-dosa puan, dosa suami puan, kan. Sebab apa kita ni mengambil harta anak yatim, ataupun kita ni buat kutipan menipu, apa benda sekalipun yang melibatkan kebajikan, dan kita gunakan duit tu atas kepentingan diri sendiri, duit tu memang duit haram, memang haram masuk ke dalam tubuh badan. Jadi untuk pengetahuan puan, maafkan saya lah, saya terpaksa berterus terang yang memang sumber yang suami arwah dapat memang bukan sumber yang halal. Memang tak boleh. Sebab apa, puan pun ada tenaga, suami puan pun ada tenaga, sepatutnya kena bekerja keras. Melainkan kalau puan dengan suami puan ni, maaf cakap, kalau kata susah, ada pungutan zakat. Bukannya kita menyamar sana sini apa semua. Sebenarnya perbuatan macam ni lah yang membuatkan ustaz-ustaz ataupun golongan-golongan tafiz yang buat kutipan-kutipan macam ni mendapat nama yang busuk. Menangis bini dia. Lepas tu bini dia kata apa yang kena buat. Lepas tu pakcik dia kata tak, macam ni lah, apa yang perlu buat, bertaubat je. Taubat kembali balik ke jalan yang betul. Selebihnya biar Allah yang uruskan. Saya ni tak boleh nak kata benda ni macam tu, macam ni tak boleh. Sebab saya bukannya Allah untuk menilai. Jadi sebaiknya buat je yang terbaik. Lepas tu Din lah kat belakang. Saya dapat muka dia panik lagi. Lepas tu Din pula dia panggil saya. Saya pun pergi lah. Lepas tu saya kata, Pakcik, saya jumpa Din sekejap. Dia dengan rokok tu. Memang tengah tunggu anak dia kencing apa kan. Din, patutlah perut buncit makan benda bukan-bukan. Din dah tu Din, tak ada pi. Aku pun tak tahu lah pi. Masih lagi ada orang macam ni. Kita orang borak. Lala saya kata apa dengan Din? Din, jangan cerita apa-apa Din. Dah Din, kau tahu tak, arwah ni dengar tau apa yang kita borak ni, walaupun roh dia dah kena angkat, dia dengar tau. So apa yang perlu kita buat, kita doakan dia. Ya, doa juga. Yang azab kita yang mandi, yang menguruskan ni, macam-macam bau ada kan. Gila, aku tengah lapar ni, kau tahu. Semua tom yam aku keluar tadi apa semua kan. Kau fikir kau punya lapar, aku punya lapar pun lapar juga kan. Tadi pun aku muntah juga, tapi saya aku cover. Tapi memang berbau lah. Okey, lepas pada dah borak-borak tu, kita orang nak masuk, nak bawa kereta lah, saya nak bawa van lah. Bila nak bawa van kan, tahu apa jadi? Pakcik dia masuk dalam dengan Din. Belum sempat saya start kereta, pakcik dia tepuk tingkat tengah tu. Tak. Berhenti dulu. Jangan start kereta lagi. Saya kata, dah kenapa? Lepas tu saya pun keluar. Bila saya keluar tengok kan, keranda yang bawa jenazah tu, keranda tu dia okey. Tahu tak keranda tu kan dia, okey, macam mana cakap dengan korang keranda kan dia kat tepi dia ada bulat macam bentuk kubah yang ada kain tu, tahu kan. Dekat dalam pakcik dia tengah duduk kan, ada lampu dalam. Bila pakcik dia duduk, kain arwah ni, kain kapan arwah ni bukan warna putih dah tau. Dia dah tukar jadi warna macam warna air longkang tau. Dia dah dia dah keluar busuk dia yang amat-amat busuk tau. Allah Akbar.
Allahu Akbar. Subhanallah. Dia dah berbau tu, pelik dah bau dia. Bekas bila arwah apa, bini dia pun tengok lah belakang, bini dia menangis dengan anak dia menangis tengok apa yang dah berlaku ni. Lepas tu saya pula pergi ambil spray tu, tembak lah selagi dah boleh, tembak je lah kan. Buka lah tingkap apa semua, bawa. Okay, daripada simpang tu nak pergi ke Kuala Sungai Baru tu lebih kurang dalam 30 km dah sampai ke rumah orang tu lah, sampai ke rumah arwah. Kata apa dengan Pakcik Din? Pakcik, saya bawa laju-laju lah Pakcik. Kau laju-laju nak pergi mana? Tak ada Pakcik, ini dah teruk sangat tadi bau dia ni kan. Lepas tu Pakcik kata tak payah laju-laju. Tapi tengok jam pun dah kat pukul apa dah, kat pukul 2 dah. Memang kita orang tak bawa laju. Kat pukul 2, anak-anak dia menangis, anak-anak dia kata busuk dah, papa ni busuk lah apa semua. Lepas tu saya pun tak baik cakap ayah macam tu kan. Baik-baik ke buruk-buruk ke tak ayah kita. Jangan cakap macam tu. Tanggungjawab kita sebagai anak ni kena menghormati dia. Saya bawa van ni, saya siap sekolah dengan anak dia tau. Saya sekolah dengan dia. Cakap sayang ibu tak? Sayang ayah tak? Sayang papa tak? Tang papa dia orang senyap tau. Adik kena ingat, papa tu meninggal sakit. Papa buat kerja tak betul tu. Pakcik, dia panggil saya pakcik kan. Dia buat kerja tak betul tu kan. Memang berdosa lah buat kerja macam tu. Mak dia tak dengar apa. Mak dia diam, pasrah dengan apa yang anak cakap. Lepas tu saya kata tak baik cakap macam tu. Ingat, baik macam mana pun, buruk macam mana pun, dia tetap bapak kita. Tanpa dia, kita tak lahir kat dunia. Lepas tu saya kata dengan dia, cuba tengok muka pakcik. Muka pakcik ni cacat tau. Pakcik ni ada kulit-kulit apa semua. Dia pandang muka saya tau. Dia pandang muka saya. Pakcik pun tak minta. Saya dah paksa bahasa kat diri saya pakcik lah. Pakcik pun tak minta jadi macam ni. Begitu juga dengan ayah. Ayah pun tak minta jadi macam ni. Jadi semua orang tak minta jadi macam ni. Apa yang dah berlaku tu atas qada dan qadar. Jadi apa yang berlaku ni semua biar Allah saja yang hitung. Jadi takut tak tengok seksa kubur, seksa neraka? Kalau takut, adik kena doakan untuk ayah lah. Semoga Allah ampunkan dosa ayah. Itu je. Doa. Sebab apa? Doa-doa anak-anak yang soleh ni, doa-doa yang baik kan. Tambah-tambah lagi adik-adik kan, doa Allah angkat. Lepas tu, lepas si borak tu, sambil-sambil borak tu sampai dah ke kampung Kuala Sungai Baru. Setibanya saya di sana, ada beberapa simpang saya masuk. Okey, sampai kat satu kawasan rumah tu, saya abang dia datang. Abang dia bawa kita orang keluar daripada kampung Kuala tu pergi tempat lain. Okey, tempat lain sebab apa? Rupa-rupanya bini dia, bini arwah ni dah mesej dah ada bau pelik lah apa semua. Diorang pergi uruskan kat rumah abang dia dekat kampung lain tau, kampung lain. Kat area tu juga lah, tapi jauh sikit dari tu. Saya sampai sana, kita orang sampai sini, kalau ikut map kat sini. Sebab daripada map tu, kalau ikut daripada betul nak pergi ke map tu nanti 30 km, tapi dia dah sampai ke 45 km. Jauh sikit lah kan. Oh ya Allah, terbaik nak muntah ini kan. Alhamdulillah. Jadi apa kita buat? Sampai kat sana, kita orang pun buat keluar jenazah. Alhamdulillah ada beberapa keluarga-keluarga dia tunggu kan. Waris-waris tunggu, ramai juga kan. Bila waris dia keluar, okey, ini satu benda yang paling pertama kali, bukan pertama kali lah, kira inilah benda situasi yang saya nampak depan mata saya kan. Bila ada keluarga diorang keluar, bawa stretcher tu keluar. Bila bawa keluar jenazah tu, Allahu Akbar, bayangkan ya. Kain kapan yang 4 helai tu, dia dah bukannya kering, bukannya putih, dia dah lusuh. Bila dia dah lusuh, dia berbau teruk sangat. Busuk sangat, seangat-angat busuk. Kain tu basah. Tapi itulah dia. Sebab apa? Mungkin ahli keluarga dia dah boleh terima apa yang berlaku ke atas kematian orang tua ni kan, suami dia ni kan. Jadi Karyah daripada situ pun datang bawa kain kapan lagi sekali untuk dimandikan lagi sekali. Jadi masa tu apa yang saya nampak depan mata saya,
yang saya nampak sejujur-jujurnya depan mata saya, depan mata dia, dengan depan mata Pakcik Din, yang kami nampak arwah kurus gila, tak sama seperti kita orang mandikan masa dekat hospital tersebut. Dan yang kedua, perut arwah betul-betul besar, sebab bila dia orang buka stretcher tu, kain kapan tu dah terkoyak, dah terbuka, nampak perut. Orang bayangkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aib ni selagi mana Allah boleh simpan, Allah akan simpan aib ni. Tapi ada masanya Allah buka aib tu sebenarnya bukan nak mengaibkan keluarga, tapi nak tunjukkan kepada masyarakat, kepada yang ada di situ, apa yang berlaku. Jadi saya, Din dengan Pakcik Din, kami dapat tengok depan mata. Ini adalah pengalaman yang mengajar kami. Sebab tu kan, kadang-kadang kalau kita nak buat kutipan, kena berhati-hati. Kutipan tu untuk apa? Okay, walaupun kita ni bukan NGO, walaupun niat kita nak membantu, tapi kena ingat kutipan tu untuk apa. Haramlah perut darah-darah kita ni kalau kita makan harta anak yatim. Maka kita pesongkan apa benda yang berlaku, apa yang kerja yang dia buat. Sebenarnya dalam apa yang dicerita oleh bini dia, ada benda lain yang kami tak tahu, tapi mungkin bini dia tak bercerita. Dan bagus juga tak bercerita. Sebab apa? Ini adalah aib keluarga tersebut. Betul? Jadi, dan saya yakin modus operandi suami dia ni, arwah ni, sebenarnya mungkin ada buat kutipan-kutipan, mungkin dia ada buat zakat, apa semua. Tapi sebenarnya duit tu untuk diorang guna kepentingan peribadi diorang. Okey, dan tengah-tengah dalam Al-Quran pun ada bagi tahu kan, kita ni jangan makan harta anak yatim, apa semua kan. Jadi kami berada di situ sehinggalah proses dimandikan, proses nak mandikan lagi sekali itu. Bayangkan proses nak dimandikan lagi sekali itu berakhir jam pukul 5.30, dekat pukul 5.45 pagi. Maknanya diorang mandi tu betul-betul lama. Jadi akhir sekali saya dapat jenguk kepada saya dengan Pakcik Din. Kami dapat jenguk yang di mana arwah ni terpaksa dimandikan seperti mana yang kami mandikan. Sebab apa? Diorang sendiri pun dapat petanda yang sama, di mana jenazah tu membuncit, membusuk, dan yang paling menyedihkan saya tu, anak-anak dia tak boleh tengok suami dia, bapa dia. Okey, jadi apa berlaku lepas tu? Kebetulan pula Pakcik Din nak balik. Bila kita orang ni nak balik, kami ni ditahan oleh Bilal kat situ. Katanya sekejap lagi lah, lepas subuh lah balik, katanya kan. Kita subuh lah dulu kat sini. Bila kami subuh dekat masjid dekat belah-belah Melaka sana, kita dengar cerita yang lain pula, di mana ceritanya pula ini pun cerita juga sebenarnya. Kami dengar cerita daripada ahli keluarga dia sendirilah. Sebenarnya kejadian busuk ni tak ada pelik pun kat keluarga diorang, tapi pelik kat kami ni sebab berlaku kat kami kan. Rupa-rupanya difahamkan oleh abang dia sendiri, kata sebab hari tu masa pagi lepas subuh tu dengar, tak apalah, aku halalkanlah dunia akhirat, aku halalkanlah apa yang abang dah ambil, aku halalkan dunia akhirat, semoga Allah ampunkan dosa dia. Apa yang saya dapat tahu dan kita orang curi-curi dengar, rupa-rupanya abang dia, maknanya yang arwah ni lah, rupanya arwah ni mak bapak dia dah meninggal. Bapak dia mewasiatkan harta tu dekat abang dia. Abang ni kira yang yang meninggal ni rupanya anak yang pertama. Jadi bapak dia ni letak nama dia, dan kat situ dia kena agihkan harta-harta ni dekat adik-beradik dia lain. Diorang ni ada 6 adik-beradik, ada 6 orang adik-beradik. Jadi dipendekkan cerita, arwah ni sariap semua harta. Okey, sariap semua harta. Tak tahulah apa dia buat, kami pun tak ambil tahu kan. Daripada situ kita orang dapat tahulah sebenarnya balik daripada pengurusan jenazah tersebut daripada Melaka. Pakcik dia bagi tahu, dari apa yang kau nampak depan mata tu, itulah dia sebenarnya yang Allah cuba tunjukkan, di mana harta anak yatim, harta pusaka, harta-harta ni semua janganlah dibuat main. Sebab apa? Kalau katalah
ayah ni tinggalkan harta kepada kita, dan harta tu juga perlulah kena bagi dekat adik-beradik yang lain. Bagilah adik-beradik lain, jangan songlap seorang. Berdosa, kan tak amanah. Jadi lepas sembahyang subuh tu dalam pukul 6.45 tu kita orang berangkat balik. Dan jadi diorang kuburkan, diorang cadang nak dikuburkan tu lepas dalam pukul 8, pukul 9 macam tu. Jadi kita orang tak boleh tunggu dah, kita orang balik. Dalam perjalanan balik tu, Din yang bawa van, saya yang duduk tepi sebab tak larat, Pakcik Din duduk tengah. Masa dalam perjalanan tu, Pakcik Din tegur kita orang. Dia kata, ingat depan ni kalau menguruskan jenazah ke apa ke, jangan cerita aib mayat. Ingat tu, jangan cerita aib mayat. Kalau sungguh pun keluarga ni nak bercerita tu, kalau boleh tahan-tahan, lepas tu buka topik lain. Tapi kalau dah tak boleh tu, tak boleh nak kata apalah kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang dah berlaku depan mata korang tu, itulah dia pengajaran. Sebab apa? Tak semua benda ni berlaku depan mata orang. Jadi Allah pilih korang ni dengan pakcik sekali untuk dapat tengok dan dapat saksikan seksa kubur tu adalah benar. Belum masuk kubur lagi Allah dah tunjukkan dah. Jadi apa dia punya pengajaran daripada cerita ibrah, daripada cerita ni, kita ni yang hidup ni, janganlah kita mencuri, janganlah kita menipu, janganlah kita makan harta anak yatim, janganlah kita ni konon-konon nak buat collection untuk nak bagi buat tahfiz, tapi kita gunakan duit tu. Jangan. Yang kelima tu, janganlah kita tipu, janganlah sampai ke rumah ibadat lain pun korang masuk, korang ambil makanan dorang ke apa semua. Ingat, ada orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita rasa kita susah, ingat ada orang lebih susah. Kalau kita rasa kita susah, kita tak mampu nak buat apa, cuba minta. Meminta tak salah daripada kita mencuri. Itu ibrah daripada cerita tersebut lah. Dan yang kedua, sekiranya mana-mana yang mempunyai mak dan ayah lagi sebelum mereka meninggal kan, mungkin ayah kita ni ada meninggalkan harta kan. Jadi harta-harta tu, kalau dia kata kamu ni kalau aku dah mati nanti, ingat bagi dekat adik kamu sikit, walaupun wasiat tu secara mulut, secara lisan, ingat itu adalah amanah orang tua kepada kita. Lain kalau dia letakkan surat, surat tu ada 100, okey 20% untuk ni, 20% untuk ni, 20% ni, lain cerita lah kan. Tapi benda melibatkan lisan ni, inilah dia punca dia. Kadang-kadang disebabkan duit ni manusia akan menjadi lupa. Disebabkan duit ni juga manusia menjadi rakus. Disebabkan duit ni juga manusia menjadi syaitan. Okey, hamba kepada duit. Bukan hamba kepada Allah, tetapi hamba kepada duit. Jadi ibrah daripada cerita tersebut yang saya sampaikan ni daripada pengalaman saya dengan Din, dengan Pakcik Din. Ingat, kita ni hidup, janganlah menipu. Kita ni hidup juga, jadilah orang yang jujur, amanah. Biarpun pahit, tapi setidak-tidaknya kita tahu batas kita dan kita tahu apa yang hak kita tu dekat mana je. Okey? Faham kan? Okey, jadi saya rasa alhamdulillah hari ni cerita saya, alhamdulillah saya dapat habiskan dalam pukul 4.30. Kepada toksik-toksik tu saya minta maaf, saya tak dapat nak layan anda. Kepada admin saya, terima kasih kerana anda menjalankan tugas yang baik. Okey, jadi tolong print screen siapa yang kau block tu, kau masuk dalam aku punya WhatsApp admin. Dan kepada semua sahabat-sahabat saya, kepada semua rakan-rakan tahunan-tahunan saya, okey, terima kasih kerana sanggup bersengkang mata untuk mendengar cerita Pak Menawir kan. Tak kisahlah sama ada cerita tu benar ataupun tidak, itu antara saya dengan Allah. Sebab apa? Bila saya cakap benda tu betul, anda tak percaya. Bila saya kata benda tu tak betul, entahlah nak kata apa kan. Sebab saya yang lalui benda ni. Jadi pada saya, apa yang dah berlaku ni semua atas qada dan qadar. Allah dah tunjukkan kepada saya, dan Allah dah tunjukkan juga kepada yang dapat melihat benda-benda ni semua. Dan untuk pengetahuan, untuk untuk yang seterusnya, insya-Allah besok atau lusa ni saya akan sambung cerita part yang terakhir yang saya pernah post kat dalam Facebook.
InsyaAllah nanti saya akan bagi tahu bila hari tersebut. Cuma sekarang ni bagilah saya ruang untuk berehat, okay? Biar hati saya pun tak tenang kan, memandangkan memandangkan yalah, sang ratu pun tak ada kan. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang saya kasihi, yang saya hormati, sama-samalah kita mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah ni mengampunkan segala dosa-dosa kita. Semoga Allah letakkan kita ni di tempat-tempat orang yang beriman. Semoga Allah jauhkan kita daripada segala wabak-wabak yang bahaya. Dan saya mohon kepada semua rakan-rakan kita, sama-sama kita menadah tangan, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapaku, Ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosaku terhadap keluargaku, Ya Allah. Aku mohon kepadamu, Ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosaku terhadap isteriku. Kau ampunkanlah dosa-dosaku terhadap suamiku. Kau ampunkanlah dosa-dosaku terhadap anak-anakku. Kau ampunkanlah dosa-dosaku terhadap jiran-jiranku. Kau ampunkanlah juga dosa-dosaku terhadap seluruh umat Islam. Kau ampunkan jugalah dosa-dosaku terhadap musuh-musuhku. Dan aku mohon kepadamu, Ya Allah, Kau kuatkanlah imanku. Kau bawakanlah aku, Kau bimbinglah aku ke jalan yang diredai oleh Allah, dan Kau matikanlah aku dalam keadaan mati yang husnul khatimah. Aku bermohon kepadamu, Ya Allah, Kau jauhkanlah wabak-wabak yang aku tak nampak ini, Ya Allah, daripada kami, keluarga dan seluruh umat Islam. Dan Kau habiskanlah, Kau tabatkanlah, Kau matikanlah kuman-kuman yang berada di atas muka bumi ini, Ya Allah. Sesungguhnya segalanya datang daripada Engkau dan ubatnya pun daripada Engkau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, Ya Allah, Kau sempurnakanlah iman kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sama-samalah kita menghadiahkan umul Alkitab kita Al-Fatihah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada seluruh umat Islam, kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada, kepada rakan-rakan kita, kepada guru-guru kita, kepada saya, kepada sang ratu, kepada diri kita yang zahir dan batin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbana alamin. Terima kasih semua buat sahabat-sahabat. Sekali lagi saya memohon ampun dan maaf, 10 jari saya susun. Ampunkan saya jika saya terlanjur kata, maafkan kami sekiranya saya ada melakukan kekhilafan dan juga mewakilkan sang ratu. Sekiranya kami ada melakukan khilaf, ampunkan kami. Semoga kami dapat kembali kepada Allah dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, okay, dengan hari dan waktu yang berlainan. Okay, insyaAllah kita doakan sesama kita ni, semoga kita sihat walafiat dan kita akan dapat berjumpa lagi. Terima kasih kerana support PMSC. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kasih sayang daripada Pak Munawir untuk anda semua. Baik, Assalamualaikum.